Baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita media-media sosial pemimpin-pemimpin tertinggi negara termasuk Yang Berhormat Perdana Menteri digodam oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga menggunakan akaun peribadi orang-orang berkenaan untuk menghantar mesej-mesej tertentu, contohnya meminta duit, menghantar berita-berita palsu dan sebagainya. Ada satu solusi yang tak ramai yang saya rasa aplikasikan perkara ni, two-factor authentication ni. Apa maksud two-factor authentication ni? Setiap perkhidmatan dalam talian, ada sebagai contoh Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya, ada menawarkan 2FA. Biasanya kalau kita nak masuk ke perkhidmatan online kita ada username dan juga password. Dan sebagai satu lapisan tambahan sebelum masuk ke dalam akaun berkenaan, ada satu lagi wall yang dipanggil sebagai two-factor authentication. Apa yang two-factor authentication ni buat? Apabila kita bersetuju untuk subscribe two-factor authentication, sistem berkenaan akan hantar mesej ke SMS kita. Setiap kali kita nak login, dia akan mesej ada kod 6 angka untuk kita masukkan, dan kod itu hanya khusus di waktu berkenaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada juga yang menawarkan penghantaran kod bukan melalui SMS tetapi melalui aplikasi mobil yang khusus. Contohnya Microsoft dengan Microsoft Authenticator-nya, Google dengan Google Authenticator-nya. Dan saya rasa perkara ni sangat penting lah. As time goes by, semua orang kena guna 2FA ni, two-factor authentication ni, sebagai satu lapisan keselamatan tambahan untuk mengelakkan akaun kita daripada digodam oleh pihak ketiga. Dan satu lagi baru ni, key opinion leader dalam social media banyak berkongsi mengenai akaun bank mereka digodam ataupun duit daripada akaun susut. Kadang-kadang penggodaman itu berlaku bukan sebab sistem keselamatan bank berkenaan tidak selamat, tetapi ianya kerana kita sukar untuk identify antara muka ni bahasa Melayu bagi interface online sistem bank berkenaan itu tepat atau tidak, adakah ini yang benar ataupun yang salah. Kita tak keep updated dengan perkara itulah, menyebabkan contohnya tiba-tiba ada pihak ketiga yang menyasarkan kita untuk nak ambil duit kita RM12,000, dan dia buat antara muka yang sama, dia buat interface yang sama, tetapi mungkin link yang berbeza. Tapi kita tak sedar benda tu. Kita just, lah ni link masuk akaun aku masukkan je lah, ni username aku, ni password aku. Dan bila masukkan tu, automatically mereka tahu ini username dan passwordnya. Dan ini berbalik kepada kecuaian peribadi lah, sebab bank pun tak boleh nak buat apa apabila kita cuai macam tu kan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menjaga TAC kita. TAC ni adalah Transaction Authorization Code. Bila kita nak transfer daripada satu akaun ke satu akaun lain, akan pentingnya untuk kita masukkan TAC lah kan, sebanyak 6 digit. Sebagai contoh, Maybank, mereka telah ada aplikasi mereka untuk approve transaction berkenaan daripada telefon pintar kita sendiri. Maksudnya kalau transaksi yang nak dilaksanakan itu tidak bertepatan dengan hasrat kita, ada pihak ketiga yang cuba untuk buat, kita just decline ataupun deny transaksi berkenaan dan tak diterima lagi dah.